Bonjour à tous. Hari ini saya akan coba jelaskan tentang materi kita yang kemarin, yaitu tentang le passé composé et l'imparfait. Jadi hari ini saya akan coba jelaskan dari YouTube ya. Dari YouTube nanti saya akan kirim linknya sama kalian. Tapi ini dari YouTube ini kan menggunakan bahasa Prancis, jadi saya akan coba terjemahkan sama kalian apa konten YouTube tersebut yang berhubungan dengan bahasa Prancis. Oke, kita dengarkan sama-sama. Ya, ini dari satu la machine écrire katanya. Bonjour, ici Mélanie Tremblay et bienvenue à la machine à écrire. Confondez-vous parfois le passé composé et l'imparfait dans vos rédactions? Le passé composé et l'imparfait sont deux temps de verbe qui expriment une action qui s'est déroulée dans le passé. Ya, jadi intinya katanya passé composé dan imparfait itu adalah exprime une action du passé, menjelaskan satu kegiatan yang berlangsung pada waktu lampau. Ya, jadi passé composé itu sama-sama menceritakan satu kejadian atau action yang terjadi di waktu yang lampau. Oke, kita dengar selanjutnya. Dans cette leçon, vous apprendrez à utiliser le passé composé et l'imparfait à leur juste valeur. Dans une leçon précédente, nous avons vu que le passé composé comprend un auxiliaire, avoir ou être, et un participe passé. Par exemple, j'ai chanté. Oke, kita ulangi dulu ya. Oke, di sini kita bilang bahwa pada pembelajaran yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa cara membentuk passé composé itu adalah dengan menggunakan auxiliaire. Auxiliaire itu apakah avoir ou bien être, avoir atau être, yang ditambahkan dengan participe passé. Itu disebut dengan kala waktu passé composé. Ya, contohnya Être et un participe passé. Par exemple, j'ai chanté. J'ai chanté. L'imparfait, pour sa part, est constitué d'un radical et des terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Par exemple, S, IEZ. Oke, lihat ini bentuk indikatif imparfait atau kata kerja bentuk imparfait. Ya, sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara membentuk kata imparfait. Ya, ini biar jelas saya deketin. Oke, saya deketin. Ya, bahwa kata kerja imparfait itu diambil dari bentuk présentnya, bentuk présent untuk konjugasi nous atau vous, saya bilang. Ya, boleh dari, ada yang diambil dari nous, ada yang diambil dari vous. Oke, penggalan itu dihilangkanlah, misalnya kalau dari nu kan itu kan konjugasinya biasanya berakhiran ons, dan yang kalau misalnya dari bu biasanya berakhiran ez. Nah, akhiran ez dan akhiran ons itu kita hilangkan, lalu kita tambahkan dia dengan akhiran ais untuk je, ais untuk tu, ait untuk il ou bien elle, kemudian ion, ions untuk nous, iez untuk vous, dan aient untuk il dengan l pluriel. Ya, contohnya AIENT. Par nih, exemple, je chante. chantais. Jadi chanter. Plaçons le passé composé et l'imparfait sur une ligne. Ntar kita ulang ya. Misalnya ini, je chante, dari kata kerja chanter. Chanter ini kan biasanya kan untuk nu-nya itu adalah chanton, maka akhiran ons-nya itu kita hilangkan. Baru untuk je kita tambahkan ais, dia jadi je chantais. Untuk tu jadi je chantais. Untuk il dan elle jadi il, elle chantait. Untuk nous ditambahkan ion jadi chantion. Untuk vous ditambahkan iez jadi chantier. Dan untuk il atau l pluriel dia jadi chanter, ditambahkan dia dengan akhiran AIENT. Oke, paham ya nak sampai sini? Kita lanjut. Par exemple,
Je chantais. Plaçons le passé composé et l'imparfait sur une ligne du temps. Au centre de la ligne du temps, il y a le présent. Oke, ini adalah pembandingan antara kala waktu présent, passé, dan futur. Ya, ini garisnya kita anggap ini adalah bentuk présent. Sudah? À la gauche du présent, on retrouve les temps qui expriment les actions passées et Ini adalah sebelum présent, maka itu adalah passé atau waktu lampau. Ya, menjelaskan kejadian yang sudah terjadi. Oke. à Berikutnya. droite, on retrouve les temps qui expriment les actions futures. Dan di sebelah sini adalah bentuk futur atau bentuk yang menjelaskan waktu yang akan datang. Kejadian yang akan datang. Observons la place du passé composé et de l'imparfait. Lihat. Passé composé dan imparfait itu berada di kala waktu yang passé. Ya, passé composé dan imparfait berada di kala waktu yang lampau. Passé composé itu memiliki waktu yang pendek, sedangkan imparfait memiliki jangka waktu yang panjang. Il est clair que ces deux temps de verbe expriment des actions qui se sont déroulées dans le passé. Le passé composé exprime une action qui est complètement terminée dans le passé. Le passé composé exprime une action qui est complètement Udah? Passé composé exprime une action complètement terminée dans le passé. Jadi, passé composé itu menjelaskan satu kejadian yang berakhir secara keseluruhan dalam waktu lampau. Jadi passé composé itu ketika dilakukan dia langsung berakhir. Ya, ada waktunya untuk passé composé. terminé dans le passé. Par exemple, j'ai mangé. Oke, contohnya j'ai mangé, saya makan. Oke, ketika dia mengucapkan itu, selesailah pekerjaan itu. J'ai mangé katanya. Ce verbe exprime que l'action de manger est complètement terminée. Nah, jadi dalam waktu itu disebutkan bahwa kata kerja manger itu complètement terminé, berakhir. Ya. Faites l'exercice. Faites la liste de tout ce que vous avez fait depuis le début de la journée. Vous verrez, tous les verbes seront conjugués. Oke. Ini adalah contoh-contoh bentuk passé composé yang berakhir secara komplit, ya. J'ai pris un café katanya. Saya minum kopi katanya. Oke, tapi minum kopinya itu berakhir. Tidak ada kelanjutannya. Kemudian saya makan siang, j'ai déjeuné. Déjeuner-nya itu artinya juga bahwa kegiatan itu juga berakhir saat itu. Tidak ada kelanjutannya. Kemudian j'ai pris une douche katanya. Saya mandi. Oke, j'ai pris une douche katanya. Kegiatan ini semua dilakukan di waktu yang lampau, tapi dia berakhir saat itu juga. Oke, jadi tidak ada kelanjutan kegiatan itu di kemudian waktunya, nggak ada. Dia berakhir saat itu. Au passé composé. J'ai pris un café, j'ai déjeuné, j'ai pris une douche. Précisons que même si l'action s'est déroulée il y a fort longtemps, si le verbe exprime une action qui est complètement terminée, le verbe se conjugue au passé composé. Comme dans la phrase, Christophe Colomb. Jadi, ketika satu kegiatan itu berlangsung di waktu lampau dan berakhir pada saat itu, maka kalimat yang kita pergunakan adalah kalimat bentuk passé composé. Contohnya, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492 katanya. Christophus Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Ya, jadi Christophus Columbus itu hanya menemukannya hanya sekali. Ya, pada waktu ditemukan ya udah selesai kegiatan itu. Tidak ada lagi ditemukan benua-benua Amerika yang lain. Oke? Itu dia.
a découvert l'Amérique en 1492. Revenons à la ligne du temps. Observons maintenant le rôle de l'imparfait. Sekarang kita L'imparfait berbicara peut tentang exprimer imparfait. 4 types d'actions dans le passé. La première, une action passée qui est en train de se réaliser pendant qu'une autre action se produit. Oke, imparfait itu adalah satu aksi atau action yang sedang terjadi ya pada waktu yang bersamaan dengan satu kegiatan yang lain. Jadi maksudnya gini, satu kegiatan imparfait itu dia sedang berlangsung, ya, sedang berlangsung ketika tiba-tiba ada satu kejadian lain yang menerobos, yang menghentikan kejadian yang sedang terjadi sebelumnya. Itu disebut dengan imparfait. Comme dans la phrase, il lisait quand le téléphone a sonné. Contohnya, il lisait quand le téléphone a sonné. Ya, il lisait, dia sedang membaca ketika telepon berbunyi. Jadi, kegiatan yang sedang terjadi waktu itu adalah lise. Ya, membaca. Ya, kemudian tiba-tiba ada kegiatan lain yang menabrak, yang menerobos kegiatan dia membaca. Yaitu adalah telepon berbunyi. Ya, jadi telepon berbunyi itu kita gunakan pasif